Okey, soalan nombor 5 saya nak sebut sikit tentang adakah PM tak nak dengar cadangan Majlis Kerja Tertinggi. Ini tak apalah, saya cerita je lah. Ini live Tapi saya kena tapi sikit lah tuan-tuan Kang saya cakap lepas Kang, itu hari Kang saya dapat surat lagi Kang. Itu hari saya dah dapat surat. Di Selangor tuan-tuan tak apalah, tak apa, saya cerita realiti daripada hati saya tuan-tuan So itu tadi Oktober atau Julai, itu pandangan saya. Tidak dibincang di Majlis Tertinggi tuan-tuan. Oktober dengan Julai ni. Di Majlis Tertinggi tidak ada dikata, tidak ada cakap pun tarikh-tarikh, tak ada. Yang dibincang adalah kita perlu adakan PRU segera. Itu saja. Dan tadi Datuk Zahid pun dah cakap kena adakan PRU segera. Yang tarikh Oktober dengan Julai itu adalah saya punya sifir tuan-tuan. Saya yang kira sendiri. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, saya punya sifir tadi logik ke tak logik? Itulah dia cerita dia. Kalau kita miss Oktober ni, Julai tahun depan baru kita dapat pilihan raya. Sifir dia. Itu. So sebab itu sama ada PM dengar atau tidak, itu saya serah pada PM lah. Sebab saya percaya kebijaksanaan dia lah. Dia pun orang lama dalam politik, dia pun adalah orang parti man. So saya tak rasa Perdana Menteri ini akan ignore saranan-saranan daripada Perdana Menteri. Sebab saya dah pergi merata-rata tuan-tuan hampir satu Malaysia saya pergi dah dalam sebulan. Saya bulan ni aja saya ada 23 ke 20 berapa program tuan-tuan. Hari ni saya ada 4 program. Mana-mana saya pergi orang tanya benda sama. Bila pilihan raya, nak tunggu apa lagi ni? Betul? Tuan-tuan pun tanya tadi, apakah benda lagi kita nak tunggu ni? Betul? So sebab itu saya cakap tuan-tuan saya rasa insya-Allah lah PM kita akan membuat keputusan yang betul. Tapi kalau nak tangguh-tangguh juga, saya tak tahulah apa akan ini. Saya tak setujulah kalau ditangguh-tangguhkan. Saya nak tanya sekali lagi lah. Tuan-tuan, setuju ke tidak kalau kita tangguh-tangguh? Tuan-tuan pun tak setuju. Itu. Nombor 6, berkenaan dengan adun datang melalui kawasan. Saya ingat insyaAllah lah. Kalau kita dapat adun macam Tu Haji Bahar ni, Alhamdulillah lah tuan-tuan lelaki. Dia suka melalui kawasan. Saya tahulah sebab itu hari daripada kalah 8,000, sebelum itu kita menang 7,000 lebih, nak dekat 8,000 tak balik kan. So saya harap wakil-wakil rakyat tempat-tempat lain pun kena itu jugalah ada juga ramai orang tanya saya pasal calon-calon pilihan raya calon-calon pilihan raya akan ditentukan oleh Presiden dan kepimpinan tinggi lah. Saya tak tahu tuan-tuan siapa akan jadi calon. Tapi kalau tanya saya, kriteria calon adalah 2 saya kata. Itu hari Presiden dah kata wali, iaitu winnable, likeable dan sebagainya. Itu hari orang itu mestilah disukai oleh rakyat. Saya sendiri ada kriteria kedua tuan-tuan pasal calon ini. Kriteria saya ialah calon ini mestilah setia kepada parti. Betul? Sebab kita tak nak pengkhianat. Betul tuan-tuan? Kita tak nak calon yang menyokong orang lain, parti lain. Betul tuan-tuan? Itu kriteria saya. Sebab begini tuan-tuan, walaupun kita ada Akta Lompat Parti, tapi Akta Lompat Parti ini bukan airtight. Sebab Akta Lompat Parti ini dia tidak boleh address problem macam ini. Katakan kita menang nipis-nipis lah, 112, 113 Kita katakanlah senario 1. Lepas tu ada 2-3 orang ahli parlimen kita, dia pergi menyokong orang lain, pergi menyokong Muhyiddin ke, menyokong Anwar Ibrahim ke, apa kita nak buat? Dia tak keluar parti tuan-tuan Dia tak lompat parti. Cuma dia menyokong orang lain. Dalam parlimen dibenarkan. Kita tak boleh tahan dia menyokong orang lain. Betul? Ada nyokong Muhyiddin pula jadi PM. Dia nyokong Anwar pula jadi PM. 3 orang ni. Apa kita boleh buat pada dia? Apa kita boleh buat pada dia? Apa? Sula? Kan? Kita boleh pecat. Tapi kalau kita pecat ikut Akta Lompat Parti, kursi dia tak jatuh. Betul? Sebab mereka itu hari debat dalam parlimen, dia kata kalau pecat tak jatuh. Sebab apa? Takut konon-konon takut Presiden Parti menggunakan kuasa pecat orang untuk nyayang orang lah katakanlah. So bila orang itu dipecat, kursi dia tak jatuh. So senario yang akan berlaku, dia menyokong Muhyiddin. Lepas tu kita tak boleh buat apa. Kita kena pecat dia. Bila kita pecat dia, dia lagi suka. Sebab kursi dia tak jatuh, dia boleh melompat. Betul? Dia tak menyelesaikan masalah itu. Tuan-tuan. Habisnya kalau kita menang CP-CP, 3-4 orang melompat.
So sebab itu saya kata untuk menyelesaikan masalah ini once and for all, bukan tunggu Harta Lompat Parti, itu backstop saja. Kita kena selesaikan daripada awal penentuan calon lagi, tuan-tuan. Calon tu kita kena tahu. Dia ini kalau dia jadi wakil rakyat kita, apa-apa jadi pun dia akan setia pada parti, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok, ini kejap sini, tak payahlah. Kalau yang dah ada rekod lompat itu pula, saya ada pergi tempat-tempat di Larut. Dia ada dengar cerita. Yang pelompat parti. Tadi pagi saya pergi Masjid Tanah. Pun ada cerita-cerita yang lompat-lompat ni semua nak masuk balik UMNO, tuan-tuan. Tuan-tuan nak terima ke tidak? Pergi jalan lah, betul. Dulu masa kita kalah, awak tergedik-gedik pergi sebelah sana, betul. Sekarang awak jadi masalah, kira-kira buat matematik, hari-hari buat matematik, tuan-tuan. Sampai berdarah tangan, berjembir biji mata ni. Tak boleh menang lagi. Lepas tu nak masuk UMNO balik, nak masuk Barisan Nasional balik. Tuan-tuan nak terima ke tidak? Tak. Kak Johor ini ada dekat mana? Yang lompat parti tu siapa? Mersing. Nak terima ke tak, tuan-tuan? Sorry lah, boleh jalan lah. Yang ada parti-parti lain pula sekarang nak masuk Barisan Nasional. Okey, kepimpinan Barisan Nasional belum buat keputusan lagi. Tapi pendapat saya macam ni. Ini pendapat saya. Ini bukan benda baru. Saya dah banyak kali cakap. Saya tak tahu tuan-tuan setuju ke tak. Kalau dia nak masuk menyokong Barisan Nasional sebagai Friends of BN, okey boleh. Tapi kursi kita takkan bagi. Setuju, tuan-tuan? Itu pandangan saya, tuan-tuan. Okey, dah pukul 10.41. Saya minta, ada lagi satu soalan? Kota wanita, okey, 10.45 saya potong. Tadi saya janji. Dah, saya pula jadi macam PKR pula dah, tak ikut janji. Tapi, okey, saya minta izin lah. Boleh, tuan-tuan, lagi 5 minit. 10.45, Okey, kota wanita. Okay. Cadangan. Okey, cadangan. Okey, sama apa ni apa sih seronok tengok you dekat TikTok. Tapi you tak follow I balik. I lepas ni you akan follow I balik. Alamak. Okey, kita nak berkongsi sebab tadi dia punya main dia adalah cabaran dan peluang menang di bandar dan sub. Kita panggil sub bandar sebab kita masih ada di kampung-kampung tradisional di negeri Johor. Kita golongan mak-mak saya sebutkan golongan mak-mak yang penting untuk pendidikan, kita nak tambah pendidikan sebab pendidikan tu penting kan, sebab selalunya cabaran kita kat bandar ni pendidikan itu cabaran itu je yang kita nak lah. Kalau suara daripada geng mak-mak tu je kita nak pendidikan. Lagi satu, kalau informasi parti ni, maaf kita tak realise, kita bergantung lagi kepada Instagram dan juga Facebook. Kita semua faham kan? Jadi, mohon lepas ni banyak konten dekat platform yang selalu Cik Isyam buat live tu lah. Okey. Okey, terima kasih Kota Wanita. Itu hari masa convention BN Wanita. Wanita minta kota 30%, tuan-tuan setuju ke tidak? 30% calon, setuju ke tidak? Wanita setuju ke tak? Setuju. Pemuda minta kota 30% calon, setuju ke tidak? Muda. Setuju. Putri minta kota 30%, putri setuju ke tidak? Okey, kalau semua setuju, lala yang kita tinggal 10% saja.